Seterusnya penonton, di tangan saya pada ketika ini adalah buku panduan Kod Sukan Selamat yang telah pun dilancarkan pada 15 Mac baru-baru ini. Dan sepasti kita ingin memperhausi perkara ini, inisiatif Kod Sukan Selamat ini, bagaimana ianya mampu memberi impak kepada persekitaran yang lebih selamat kepada atlet-atlet negara dan juga pemain industri. Kita bersama dengan Encik Ahmad Jeffrey Aziz, Elias Adan, Setiausaha Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Belia dan Sukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, mungkin untuk permulaannya kita ingin menyentuh juga berkenaan dengan isu semasa yang berlaku selari juga dengan Kod Sukan Selamat ini. Salah satu aspek ataupun skop salah laku yang dinyatakan adalah gangguan seksual, dan baru-baru ini tular berkenaan dengan laporan seorang atlet berbasikal negara terdapat berlakunya gangguan seksual. Dalam hal ini bagaimana penjelasan yang boleh kita berikan khususnya di sudut pelaporan? Okey, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Munawar dan kepada RTM. Terima kasih banyak kerana bersama-sama dengan KBS pada hari ini. Perkara berkenaan dengan isu gangguan seksual di dalam ekosistem sukan Malaysia ini sering menghantui kita lah. Seperti yang Munawar maklumkan tadi, ada satu kes baru-baru ni oleh atlet basikal Lebuh Raya, kalau tak silap saya, yang melaporkan kes gangguan seksual terhadap jurulatihnya. Untuk makluman Munawar, perkara ini masih lagi dalam siasatan pihak polis kerana laporan telah dibuat kepada pihak polis, dan KBS sentiasa memerhati akan memantau perkara ini dengan lebih dekat melalui Majlis Sukan Negara dan juga Persatuan Kebangsaan Basikal Malaysia untuk kita lihat apakah the development of the case ataupun status kes tersebut, dan kita juga akan sentiasa bekerjasama dengan pihak polis untuk kita lihat dengan lebih lanjut apakah bentuk-bentuk tindakan yang boleh diambil. Untuk makluman Munawar juga, kalau kita lihat dalam sukan, ekosistem sukan Malaysia ni, kes gangguan seksual itu agak prominent ataupun banyak berlaku. Kalau kita lihat dalam berita-berita sebelum ini, sememangnya after 2 or 3 years, selepas 2-3 tahun akan ada atlet-atlet yang ke depan menceritakan keadaan bagaimana mereka diperlakukan oleh jurulatih mereka. Dan kalau kita boleh relate ataupun kalau boleh saya kaitkan berkenaan dengan kes atlet renang pada 2017 yang dirogol oleh jurulatihnya pada ketika itu. Dan pada masa yang sama juga, yang paling baru sekali tahun lepas inilah, yang kes bola tampar ditampar atlet berkenaan lah. Jadi perkara itu menjadi orang kata salah satu perhatian yang serius oleh Yang Berhormat Menteri terutamanya dan juga kementerian secara umumnya, untuk kita perhalusi, untuk kita govern ataupun kita tadbir urus perkara ini dalam ekosistem sukan secara keseluruhannya. Okey, bercakap berkenaan pelaporan ini, bagaimana dari sudut platform untuk memastikan para atlet dan juga pemain industri di dalamnya boleh menyalurkan sebarang laporan, sebarang tingkah laku ataupun penyalahgunaan dalam aspek-aspek Kod Sukan Selamat ini? Okey, soalan yang baik, Munawar. Sebab salah satu cabaran yang paling utama sekali dalam memastikan sukan kita berada dalam keadaan selamat adalah konteks aduan tu sekali. Aduan ni susah untuk kita dapat daripada atlet-atlet ataupun penggiat sukan sendiri, kerana mereka ni ialah, kalau atlet-atlet tu contoh misal kata mereka tu dalam program sukan, jadi kalau kata ada salah laku fizikal ataupun gangguan seksual, jadi mereka tak nak ke depan. Jadi mereka takut mereka akan digugurkan daripada pasukan, misal kata contohnya. Jadi ataupun dalam masyarakat Malaysia sendiri, gangguan seksual ni untuk kita ceritakan di halayak umum, ini adalah satu tabu ataupun satu yang agak sensitif dengan masyarakat kita. Jadi isu utama dalam memastikan ekosistem sukan selamat di Malaysia adalah aduan. Jadi kita mohon kepada semua yang terlibat dalam sukan, tak seperti atlet berprestasi tinggi, tapi di peringkat daerah, di peringkat sekolah, di peringkat universiti, mereka yang terlibat dalam kejohanan sukan, ekosistem sukan, latihan sukan, kalau mereka ni rasa diperlakukan ataupun terjadi salah laku terhadap mereka daripada fizikal dan mental, kita minta mereka memberikan ataupun menyalurkan aduan kepada kita. Nak relate balik ataupun nak kait dengan soalan Munawar tadi, kat mana mereka ni nak laporkan. Kalau di sekolah, kita mohon mereka sampaikan di sekolah. Kalau universiti, di universiti. Tapi dalam konteks ini juga kita ada Persatuan Sukan Kebangsaan ataupun badan-badan sukan kebangsaan. Jadi mereka boleh melaporkan melalui proses aduan
yang ada dalam persatuan sukan berkenaan. Dan keduanya, kalau ianya bertentangan ataupun kesalahan-kesalahan yang mungkin berkait dengan akta-akta sedia ada di Malaysia. Misal kata contoh kanun keseksaan, gangguan seksual, rogol dan sebagainya. Mereka boleh melaporkan terus kepada PDRM. Namun begitu kita faham ada juga atlet-atlet ataupun mereka yang terlibat dalam sukan ni, macam saya cakap tadi, risau, bimbang untuk melaporkan kepada polis dan sebagainya. Kita ada juga saluran aduan di KBS. Mudah saja buka laman web KBS, kita ada sistem aduan umum, boleh saja dimasukkan dalam laman web berkenaan, dan selepas daripada itu kita akan memastikan setiap aduan tu akan diambil tindakan yang sewajarnya lah. Kalau kata mereka takut sangat untuk berdepan dengan polis ataupun badan sukan dan sebagainya, laporkan kepada kami di KBS untuk kita ambil tindakan yang sewajarnya. Okey, kod sukan selamat ini diperkenalkan adalah untuk mewujudkan ke arah persekitaran sukan yang selamat untuk semua pihak. Dan sepastinya kalau kita menilai kod sukan selamat ini sebenarnya banyak perincian-perincian yang lebih inklusif di sini. Jadi bagaimana dari sudut pihak KBS sendiri untuk mengaplikasikan kod panduan ini untuk diguna pakai oleh semua pihak? Okey. Itu adalah strategi utama KBS sekarang ini. Di peringkat awal ni apabila dilancarkan pada 15 Mac tempoh hari oleh Yang Berhormat Menteri, cabaran KBS yang seterusnya adalah untuk kita advocate ataupun kita didik masyarakat kita, sebab kod sukan selamat ni it covers all walks of life. Maksudnya daripada segenap lapisan masyarakat, sebab kita ada aktiviti sukan di peringkat akar umbi. Kita ada aktiviti sukan di daerah, di negeri yang dianjurkan oleh pelbagai pihak. Dan kemudian kita ada aktiviti sukan sehinggalah ke tamasya antarabangsa. Jadi semua aktiviti sukan di Malaysia ini yang dianjurkan di Malaysia ini adalah tertakluk kepada kod sukan selamat ini. Jadi cabaran utama KBS adalah untuk mendidik masyarakat Malaysia berkenaan sukan selamat. Kalau tak sampai bila pun orang tak tahu berkenaan dengan kod sukan selamat ni. Jadi mereka anggap perkara tu biasa. Misal kata Munawar mention tadi berkenaan dengan gangguan seksual. Yang ini mungkin banyak terjadi tapi kita tak tahu. Selain daripada itu juga ada kesalahan-kesalahan lain yang kita letakkan dalam kod ini sebagai panduan jugalah, Munawar. Okey, selain isu gangguan seksual sebenarnya banyak lagi skop salah laku yang perlu kita berikan perhatian khusus dalam kita membina dan mewujudkan persekitaran sukan yang selamat, tuan. Selain itu juga termasuk salah laku psikologi dan juga fizikal. Okey, kalau salah laku psikologi ini dia berbentuk penderaan psikologi kepada seseorang individu itu. Misal kata contoh seseorang atlet tu tak diberi ruang untuk mereka ini berehat sebaiknya sebelum memulakan perlawanan yang seterusnya. Itu pun consider sebagai salah laku psikologi juga. Selain daripada itu, kalau kata injured, kalau kata kita cedera, tetapi dipaksa untuk berlawan, dipaksa untuk bertanding dan sebagainya, itu adalah salah laku psikologi. Selain daripada itu, dipanggil, ada satu kesalahan dipanggil spurning ataupun dalam bahasa Malaysia ni, perbuatan yang menolak, merendahkan dan mengaibkan. Ini kadang-kadang kita rasa macam biasa dalam masyarakat kita, body shaming dan sebagainya. Tetapi dalam sukan selamat, ini adalah suatu perkara yang tidak dibolehkan. Selain daripada itu, ada juga yang kita gelar sebagai, yang ini mungkin kita tak biasa dengan terma ni, Munawar. Antun seksual. Ini sexual grooming. Sexual grooming ni macam contoh perhubungan antara jurulatih dengan atlet, kan? Kadang-kadang antun seksual ni maksudnya dia satu keadaan di mana jurulatih dan atlet ni mereka akan, jurulatih terutamanya lah, dia akan mewujudkan keadaan di mana ada hubungan mesra antara jurulatih dan atlet. Jadi perkara itu dia develop ataupun dari semasa ke semasa ditingkatkan hubungan yang intim itu sehingga berlaku perlakuan ataupun salah laku seksual. Namanya tu antun seksual ataupun sexual grooming lah.
dalam bahasa Inggeris. Selain daripada itu ada salah laku fizikal. Salah laku fizikal ni saya ingat Munawar pun tahulah, tampar, tumbuk, cekik dan sebagainya. Kes bola tampar tu yang paling orang kata obvious lah ataupun terang-terangan lah baru-baru ni. Okey. Tuan, saya juga ingin memberi pemerhatian kepada masyarakat di luar sana. Bagaimana untuk kita mewujudkan kod sukan selamat ini, persekitaran sukan yang selamat ini adalah tanggungjawab semua pihak. Bukan terletak pada bahu KBS semata-mata. Dan juga kalau kita lihat juga di dalam ini, peranan dan tanggungjawabnya perlu digalas oleh bukan sahaja para atlet, malah juga badan sukan. Jadi bagaimana boleh kita memperincikan peranan dan juga tanggungjawab badan sukan dalam hal ini? Okey, terima kasih Munawar. Yang paling penting sekarang ni adalah Persatuan Sukan Kebangsaan ataupun badan sukan. Jadi apabila kod sukan selamat ni ada, mereka perlu masukkan elemen sukan selamat ini dalam perlembagaan sukan. Yang itu telah ada dalam jadual 2 dan jadual 3 Akta Pembangunan Sukan. Jadi itu tak dapat tidak, memang kena ada. Jadi mereka perlu masukkan, atau kalau tak ada sebelum ni polisi sukan selamat, mereka kena bangunkan. Dan mereka perlu melantik sekurang-kurangnya seorang untuk mengendalikan isu atau perkara-perkara berkaitan dengan sukan selamat. Dan yang ketiganya, sentiasa melatih kaki tangan dan atlet, educate ataupun didik mereka berkenaan kod sukan selamat. Dan selain daripada itu, sentiasa cakna berkenaan dengan perkembangan terkini apa-apa yang disampaikan oleh KBS kepada mereka berkenaan kod sukan selamat. Ini tidak dapat tidak, memang Persatuan Sukan Kebangsaan ataupun badan sukan sememangnya mempunyai tanggungjawab yang sangat tinggi dalam memastikan ekosistem sukan negara kita ini adalah selamat. Selain daripada itu, kalau untuk peringkat yang sekarang ini, ibu bapa terutamanya perlulah cakna peka berkenaan sukan selamat. Mungkin Munawar sebelum ni kita tak pernah tahu berkenaan dengan sukan selamat ni, kan. Mak bapak kat luar sana pun tak tahu. Tetapi selepas daripada ini, kementerian berharap supaya semua ibu bapa tahu berkenaan dengan kod sukan selamat, supaya anak-anak mereka tak diinai tanpa mereka ketahui semasa menjalani latihan, semasa menyertai pertandingan dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga ada peranan yang kita letakkan kepada atlet juga. Yang untuk atlet ni Munawar, lebih kepada kita nak mereka tahu hak-hak mereka. Betul. Dan yang seterusnya, kita nak mereka ni berani membuat aduan. Seperti apa yang terjadi dengan atlet berbasikal tadi, yang kita cerita tadi. Kementerian sangat-sangat rasa teruja kerana atlet berkenaan berani tampil untuk membuat aduan kepada polis berkenaan dengan kes gangguan seksual tu. Itu peranan yang sepatutnya dimainkan oleh atlet lah. Okey, saya ingin berkongsi juga baru-baru ini yang Berhormat Menteri maklumkan bahawa KBS telah membuat pindaan terhadap jadual kedua dan ketiga Akta Pembangunan Sukan 1997. Jadi mungkin Tuan boleh memperincikan sedikit berkenaan penggubalan ini dan bagaimana ianya memberi implikasi dan cukup besar kepada kod sukan selamat ini. Okey, itu adalah salah satu langkah yang saya rasa orang kata satu langkah yang besar dimainkan oleh Pesuruhjaya Sukan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Yang ini jadual 2 dan 3 kita masukkan selari dengan pengenalan kod sukan selamat ni, kita masukkan juga kita minta supaya semua badan sukan dan Persatuan Sukan Kebangsaan ini memasukkan elemen sukan selamat dalam perlembagaan diorang. Jadi itu penting pada kita, sebabnya mereka inilah sebenarnya yang banyak mengendalikan atlet ataupun day to day, day in, day out. Mereka inilah dengan atlet-atlet dan mereka ni jugalah yang menganjurkan kejohanan-kejohanan sukan dan juga temasya-temasya sukan di negara kita, Munawar. Okey, jadi pastinya kita juga ingin dapatkan bagaimana respon daripada Tuan sendiri berkenaan dengan kod panduan ataupun sukan selamat ini, khususnya untuk kita memastikan persekitaran sukan yang selamat, dan sudah pastinya ianya merupakan satu pendekatan yang sangat strategik daripada KBS sendiri dalam hal ini bagi menjamin hak bagi setiap atlet dan juga badan sukan dan sebagainya. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Ahmad Jeffrey Aziz Elias Adan, Setiausaha Bahagian-Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Kementerian Belia dan Sukan. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak. Okey.